Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Awas sikit malam ni. Tak buka lagi. Buka. Lampu bilik ni pun slow. Assalamualaikum tuan-tuan, apa khabar? Yang dah masuk komen suara, share, ambil link, masukkan dalam grup tuan-tuan. Kita akan mulakan pengajian kita, sambungan pengajian penawar bagi hati, insya-Allah taala. Sambungan pada bab yang keempat pada menyatakan dengki, tak habis lagi. Dan malam ini kita masuk pada muka surat 41 kitab Jawi. Kitab Jawi muka surat 41, baris yang 1 2 3 4 5 6 7. Baris yang ketujuh, yang kedua. Kitab Jawi muka surat 41, baris yang ketujuh daripada bawah. Baris yang ketujuh daripada bawah, insya-Allah. Semua dah standby, insya-Allah. Semua dah musta'id. Kalau dah musta'id, kita teruskan insya-Allah pengajian kita. Sambil-sambil kita share dan tag nama kawan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala ibadil ladhina istafa. Amma ba'du, fa'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idfa' billati hiya ahsan. Fa iza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain, amin thumma amin. Muka surat 41, baris yang ketujuh daripada bawah, yang kedua. Yang kedua, bahawa benci engkau daripada diri engkau akan kasihan hilang nikmat Allah Ta'ala daripada sekalian hambanya. Maka apabila menyertai oleh benci engkau yang mensebabkan dia oleh agama, dengan suka engkau akan hilang nikmat yang mensebabkan dia oleh tabiat. Nescaya tertolak daripada engkau oleh dosa suka engkau itu. Jadi malam ini adalah sambungan daripada bab yang keempat pada menyatakan dengki. Sebelum ini muallif kitab terangkan kepada kita, hendaklah kita melepaskan nafsu kita ni daripada dosa dengki dengan dua cara. Pertama, kita dah ulaskan dah. Kita telah bahas tentang bagaimana kita nak mengelakkan daripada dosa dengki. Yang pertama, hari ini masuk yang kedua. Kata muallif kitab, bahawa benci engkau daripada diri engkau akan kasihan hilang nikmat Allah Ta'ala daripada sekalian hambanya. Maknanya bila mana datang dengki dalam hati kita, maka dia disertai dengan kita kasih. Diri kita ni kita suka bahawa nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan pada seorang itu diangkat kembali oleh Allah Ta'ala. Jadi kita kena benci diri kita kerana kita suka nikmat orang itu diangkat oleh Allah Ta'ala. Faham tak? Jadi kita kena benci diri kita. Sebab tu dia kata bahawa benci engkau daripada diri engkau akan kasihan hilang nikmat Allah Ta'ala daripada sekalian hambanya. Maka apabila menyertai oleh benci engkau yang mensebabkan oleh agama. Jadi bila kamu sertakan kebencian kamu terhadap diri kamu kerana agama, kamu benci diri kamu, dengki pada orang lain, itu adalah sebab dia adalah sebab agama. Dengan suka engkau akan hilang nikmat yang mensebabkan dia oleh tabiat. Sedangkan kamu suka orang yang kamu dengki tadi hilang nikmat dia, itu adalah bukan sebab agama,
tapi sebab tabiat nafsu syahwat kita. Maka apa jadi? Maka nescaya tertolaklah daripada engkau oleh dosa suka engkau itu. Maka kita tak termasuklah daripada dosa kita suka nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada pesayang kita, kepada seteru kita tadi, diangkat oleh Allah Ta'ala. Kita tak termasuk dalam dosa tu. Tertolaklah daripada engkau oleh dosa suka engkau itu. Dan tiada diwajibkan atas engkau mengubah akan tabiat. Adapun tabiat kita tak suka, dia mari dengan sendiri, dia perangai kita ni, tabiat kita ni, dia tabiat semula jadi, kita tak boleh nak ubah mudah-mudah. Faham tak? Yang tu kita tak boleh kontrol. Mari kita tak suka, mari benci, mari dengki kepada orang, mari supaya hati kita mari bahawa nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada orang itu diangkat. Itu tabiat kita tu, kita tak boleh nak ubah mudah-mudah. Sebab tu dia kata, dan tiada diwajibkan atas engkau mengubah akan tabiat, kerana tiada kuasa engkau, tak mampu kan, atasnya pada kebaikan kelakuan, kerana bahawasanya tabiat itu tiada dapat mengerasi akan dia melainkan mereka yang putus penilikannya daripada makhluk. Tabiat kita dengki ke orang, tabiat kita kikir, kedekut, dia tidak mudah-mudah. Kenapa? Dia tiada dapat mengerasi akan dia, akan tabiat tadi, melainkan mereka yang putus penilikannya daripada makhluk. Melainkan orang ni dah dapat tajalli, dia dah putus, dia tengok, dia lihat perlakuan yang berlaku itu, dia tak lihat kepada perlakuan hamba, malah apa yang berlaku itu adalah daripada perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang sampai tahap syuhud begitu tak apalah. Kita ni tahap mubtadi ni, kita tak nampak perlakuan Allah. Orang buat jahat pada kita, orang lari daripada syarikat kita, contoh. orang kita orang buat lari duit kita. Kan? Semua ni sebenarnya Allah Ta'ala uji kita. Jadi kalau orang yang telah putus penilikan dia daripada makhluk, dia tak apalah benda macam ni. Kan? Dia tak pergi, tak sangkut tentang tabiat lah. Sebab tu dia kata melainkan mereka yang putus penilikannya daripada makhluk. Bahkan mengetahui ia dengan yakin akan bahawasanya, malah dia mengetahui dengan yakin bahawasanya yang mempunyai nikmat itu tiada sunyi daripada orang yang dikurniakan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia tak sunyi daripada dua perkara. Apa? Tidak sunyi daripada bahawa ada ia isi api neraka atau ada isi ia api syurga. Allah. Atau ada ia isi syurga. Orang yang Allah Taala kurniakan nikmat kan, yang kita dengki tadi, kita kena tahu bahawa orang ni tak sunyi daripada dua perkara. Sama ada dia penghuni syurga ataupun penghuni neraka, itu maksud dia. Maka jika ada ia isi api neraka, maka tiada memberi manfaat akan dia oleh nikmat itu. Kalaulah nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada orang itu, dan kebetulan dia, memang dia ahli neraka, nikmat Allah Ta'ala kurnia pada dia, tak ada guna. Sebab nikmat dia membawa kepada neraka Allah Ta'ala. Faham tak? Api neraka, maka tiada memberi manfaat akan dia oleh nikmat itu. Dan jika ada ia isi syurga, kalau dia ni penduduk syurga, maka tiada ada nisbah antara nikmatnya itu dengan nikmat syurga. Faham tak? Kalaulah dia ahli syurga sekalipun, nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada di atas dunia ni, nak banding, nak nisbah dengan nikmat syurga Allah Ta'ala, hujung kuku pun tak boleh nak banding. Sikit sangat. Jadi kenapa perlu kita dengki? Ini orang yang putus penilikan dia kepada makhluk, tapi kepada Allah Ta'ala. Dia pergi kot tu. Bukan senang nak main kot ni. Dan jika ada isi syurga, maka tiada ada nisbah antara nikmatnya itu dengan nikmat syurga. Bahkan melihat ia akan sekalian makhluk itu hamba bagi Allah Ta'ala. Malah dia lihat semua hamba, makhluk ini semua adalah hamba Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala itu kekasihnya. Dan Allah Ta'ala itu adalah kekasih bagi hambanya. Maka kasih ia akan mereka itu. Maka dia pun kasih kepada segala hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Kerana mereka itu hamba bagi kekasihnya Allah Ta'ala. Dia lihat segala makhluk ini hamba Allah Ta'ala. Dan hamba Allah Ta'ala ini merupakan kekasih Allah Ta'ala. Semua hamba ni mereka lihat sebagai apa? Sebagai kekasih kepada Allah Ta'ala. Mereka itu, kerana mereka itu hamba bagi kekasihnya. Mereka semua makhluk ini adalah hamba bagi kekasihnya, Allah Ta'ala. Dan kasih ia, Allah Ta'ala, bahawa nyata bekas nikmat kekasihnya atas sekalian hambanya. Jadi Allah Ta'ala ni sukalah supaya bekas kesan Allah Ta'ala kasih itu nyata kepada hambanya. Faham tak? Allah Ta'ala suka zahirkan kesan daripada muhabbat Allah Ta'ala kepada hambanya itu dizahirkan. Maknanya Allah Ta'ala kurniakan nikmat kepada fulan, pada fulan itu sebenarnya Allah Ta'ala nak zahirkan apa? Kesan muhabbah cinta Allah. Sebab itulah setengah
Kalau Allah Ta'ala kurnia kepada kita rezeki dan sebagainya, harta, anak dan sebagainya kan. Kalau lebih, dibolehkan untuk kita zahirkan sebagai apa? Kita nak amal ayat. Fa amma bi ni'mati rabbika, adapun nikmat Tuhan kamu, fahaddits, dalam surah Ad-Duha tu kan. Maka ceritakanlah. Boleh kita ceritakan. Zahirkan kepada. Tapi syaratnya kena bersih daripada riak, bersih daripada ujub, takabur lah. Cuma sekadar nak zahirkan nikmat Allah Ta'ala bagi pada kita. Bukan sekadar nak buat konten dalam Facebook lah. Tak. Itu konten, itu cerita lain lah. Kita nak zahirkan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Allah Ta'ala kurnia kepada kita. Kerana itu kesan muhabbat cinta Allah Ta'ala kepada hambanya. Habis bab pada menyatakan dengki. Kita masuk pula bab yang kelima pada menyatakan kikir dan kasih akan harta. Dia pergi sekali. Kikir, yakni bakhil, kedekut. Dan kasih akan harta, bahasa Arabnya hubbul mal. Hubbul mal. Kikir, bakhil, bahasa Arab. Bakhil. Bakhilun. Kalau kasih akan harta, hubbul mal. Dia gabungkan sekali. Sebab dia sangkut paut di antara kedekut dengan kasih akan harta ni, dia sangkut sekali. Sangkut sekali. Dia ada kaitan. Walaupun dia tidak sekali, tapi dia ada kaitan. Ketahuilah olehmu bahawasanya. Ketahui olehmu siapa? Kita semualah. Ya talibal ilm, wahai penuntut ilmu. Bahawasanya kikir itu sesetengah daripada sebesar-besar yang membinasakan. Jadi perkara penyakit yang sebesar-besar yang boleh mencelakakan. Kenapa telah berfirman Allah Ta'ala, wa man yukashuhha nafsih fa ulaika humul muflihun. Artinya, dan barang siapa dia pelihara Allah Ta'ala dia akan kikir. Ini barang siapa Allah Ta'ala pelihara dia daripada sifat kedekut ni, dirinya, maka mereka itu jua yang mendapat kemenangan. Faulaika humul muflihun. Orang ni lah orang yang dapat kejayaan, kemenangan. Jadi orang yang bersih daripada sifat bukhul, kedekut, kikir, orang ni orang yang muflihun, kata Allah Ta'ala. Dan firman ia Allah Ta'ala lagi, wala yahsabannal ladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlih, al-ayah. Artinya, dan jangan menyangka engkau mereka yang kikir mereka itu dengan barang yang memberi akan mereka itu oleh Allah Ta'ala daripada limpah kurnianya Allah Ta'ala. Ia kebaikan bagi mereka itu, bahkan ia kejahatan bagi mereka itu. Maknanya ayat ini nak bagi tahu, jangan kamu menyangka orang-orang yang bakhil, kedekut itu, kan, orang yang Allah Ta'ala kurniakan harta dalam masa yang sama susah nak infak, susah nak keluar duit belanja. Jangan kamu menyangka orang itu dikurniakan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malah mereka itu adalah orang yang dikurniakan kejahatan. Sebab itulah dia kata sini, dan jangan menyangka oleh mereka yang kikir mereka itu dengan barang yang memberi akan mereka itu oleh Allah Ta'ala daripada limpah kurnianya. Min fadlih, bukan daripada limpah kurnia. Ia kebaikan bagi mereka itu, bahkan ia kejahatan bagi mereka itu. Bukhul itu, yakni kikir itu adalah satu keburukan, kejahatan. Artinya, jangan menyangka mereka itu akan bahawasanya kikir mereka itu kebaikan bagi mereka itu. Bahkan kikir, kedekut itu kejahatan bagi mereka itu. Kedekut, bakhil itu merupakan kejahatan bagi mereka itu. Selagi akan dijadikan harta yang kikir mereka itu dengan dia kalung daripada api pada leher mereka itu. Harta yang dia ada tadi, yang dia kedekut, bakhil, nak infak jalan Allah, nak bagi pada anak yatim, tahfiz dan sebagainya itu, harta itu suatu hari nanti akan dijadikan dia kalung daripada api neraka. Dipakaikan pada lehernya mereka itu pada hari kiamat. Allahumma hafazna minhu. Allah selamatkan kita daripada sifat kikir dan balasan Allah Ta'ala ini. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wasyuhha fa innama halaka man kana qablakum bisyuhhi. Artinya, jauhkan oleh kamu akan diri kamu daripada kikir, daripada kedekut ni. Nabi bagi tahu, jauhkan, elakkan diri kamu daripada penyakit kedekut ni, dan akan kikir daripada kamu, kerana hanya sahaja binasa umat yang ada ia dahulu daripada kamu dengan sebab kikir. Jadi umat yang terdahulu daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini hancur binasa mereka disebabkan kikir, disebabkan bakhil, kedekut. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, salathun muhlikatun syuhun muta'un wa habwa'un muttaba'un wa ijabul mar'i binafsih. Artinya, bermula 3 perkara sebab bagi binasa. Salasun muhlikat, 3 perkara yang mencelaka, membinasakan. Pertama, syuhun muta'un, kikir yang diturut. Kikir yang diturut hatinya. Duk ikut hati, duk kedekut, duk ikut hati bakhil, duk ikut, orang Kelantan panggil ikut area, duk ikut area kedekut.
Dia ikut nafsu kedekut. Jadi kan, kedekut yang diikutkan hatinya, itu yang mencelakakan yang pertama. Yang kedua, wahawa'un muttaba'un. Dan kedua, keinginan yang diikut. Ikut nafsu. Nafsu nak pergi sana, pergi. Nafsu nak tengok tu, tengok ni. Nafsu nak makan ni, makan ni. Ikut je nafsu. Dan yang ketiga, wa'ijabul mar'i binafsih. Semua ini mencelakakan manusia. Dan ketiga, perkenan oleh seorang akan dirinya. Perkenan oleh seorang akan dirinya ni bukan makna perkenan saja. Wa'ijab maknanya bangga, megah dirinya seorang akan dirinya. Hebat juga. Panggil apa? Bermegah kan? Berbangga. Syok sendirilah. Kataan ni. Berbangga seseorang itu akan dirinya. Rasa dirinya hebat, rasa dirinya ada kepakaran, rasa dirinya ada ilmu, ada rasa dirinya